Okay, jadi kelas hari ini kita akan sambung perbincangan chapter 2 lah. Okay, chapter 2 okay, masih lagi dalam apa ni dalam paparan teks lah. Okay, teks untuk bagaimana kita nak apa ni uh, apa cara untuk kita display teks dalam programming. Okey, jadi saya sambung minggu lepas kita berhenti dekat kita buat apa ni? Kita buat perubahan color, perubahan font. Jadi saya pun dah minta kamu cuba-cubalah bermain dengan apa ni? Ubah-ubah color kan ataupun buat font declare font baru. Okay, harapnya ada yang cubalah. Okay, dan KKN hari ini saya akan sambung dengan formatted text, iaitu teks yang ada variable lah kat dalam tu. Ini yang kita selalu akan guna. Okay, macam dulu kita ada printf ataupun cout, sebab kita nak solve problem matematik, mesti ada variable dalam kita punya teks tersebut kan. Jadi kita tak masukkan nilai yang fix. Jadi bila kita nak masukkan variable, okay, biasanya integer dengan double lah. Jadi ataupun kita boleh ini macam recall lah. Okay, macam recall identifiers untuk variable type yang kita perlu masukkan ke dalam apa ni formatted text untuk gantilah. Okay, iaitu kalau untuk %c dia adalah character, %s untuk string, %d integer. Okay, yang ni kita selalu gunalah %d integer. Okay, %f untuk float dan lf, persen double lf untuk double. Okay, yang ni %d dengan %lf ni lah selalu kita akan gunakan. Okay, tapi kita tak guna printf, kita tak guna cout, kita guna dc.textout. Tapi dalam dc.textout dia tak boleh terus guna formatted text yang apa ni, yang ada variable kat dalam tu. dc.textout dia cuma faham string saja. Maksudnya kalau kita sebelum ni kita buat dc.textout, tak ada contoh. Okay, macam ni kan, dc.textout, coordinate, kemudian apakah string, apakah teks dia. Dalam contoh ni welcome to Windows. Tapi macam mana kalau dalam teks tu ada variable, kita tak boleh letak persen-persen di sini ya, tak boleh buat directly, tapi kita kena formatkan dulu string tersebut dengan cara s.format. Maksudnya cara dia adalah kita buat kita declare satu variable temporary lah untuk simpan string, dan kita boleh declare dengan menggunakan arahan cstring. Jadi saya rasa cstring ni adalah arahan yang baru lah. Arahan yang baru iaitu cstring s. Maksudnya s ini akan simpan satu string, satu ayat lah. Dan nombor pun boleh simpan dalam s, tapi nombor tu akan ditukar kepada string lah. Okey, dan s ni hanyalah sebagai variable. Jadi untuk menunjukkan s lah, string kita letak s. Jadi kalau siapa yang tak minat dengan s, nak pakai t ke nak pakai u ke boleh. Tapi kena ingatlah, jadi kalau kita buat string s, kemudian kita perlu repeat lah. Jadi kalau kita nak pakai satu string untuk display, kita akan guna variable yang kita declare di sini. Okay, contohlah di sini kita bagi assign value x equal to 9.075 ke dalam sebagai double ke dalam x, dan declare integer w equal to 70x dan masukkan ke dalam w sebagai integer, dan kita nak display kedua-dua nilai ini. Okay, jadi kalau tengok cara ni dia macam printf dululah, cuma kita dah tak pakai printf, kita pakai s.format. Maksudnya formatkan teks ini ke dalam string s. Maksudnya value of x is, okay, nampak di sini ada %lf. Jadi %lf ini adalah identifiers untuk kita masukkan satu nilai double. Okay, dia akan refer pada variable yang pertama dia jumpalah, iaitu nilai x. Jadi x ni adalah 9.075. Okay, kemudian w is %d. Okay, %d identifiers yang kedua, dia jumpa %d. Jadi %d adalah untuk integer. Jadi dia akan refer pada variable yang kedua dalam list ni, iaitu w. So w equal to
70x. Jadi apa ni, teks yang akan dimasukkan ke dalam S adalah values of X is 9.075, W is 70x. Jadi yang ini yang akan dimasukkan ke dalam. Jadi teks ini akan dimasukkan ke dalam S. Jadi tapi dia tak display lagi, dia cuma masuk ke dalam S sebagai string. Okay, kemudian baru kita ada arahan di c.textOut kedudukan, di mana di manakah teks tu akan dipaparkan dan nak paparkan apa? Paparkan S. Jadi dia refer pada S yang dah tersimpan apa ni teks ni lah. Dan kalau kita nak tambah lagi teks yang ada variable, kita just guna lagi s.format. Walaupun sebab kita once kita dah display, kita dah tak pakai lagi lah kan. Sebab kita dah display dah, jadi kita boleh terus gunakan lagi s.format. Maksudnya masukkan teks lain pula ke dalam S, kemudian di c.textOut S yang baru sebab kita nak display mungkin teks yang baru lah. Okay, ini dia punya gambar tadi lah kan yang saya cerita tu. Jadi ini yang akan dipaparkan di kedudukan K5085 ni lah, K5085 piksel. Jadi keluarlah nilai A. Ini dia contoh lain pula. Okay, contoh lain pula. Jadi A is 76 sebab A is percent %D. Refer pada integer A 76 and X is percent %LF. Kat sini ada slash n, tak perlu slash n ni. Ni mungkin dia copy paste kod lama. Jadi slash n ni dah tak perlu dah. Sebab dia new line kan. New line kita dah tak ada new line. Okay, ada message poor network pula. Kalau tak cantik bagi tahu saya dapat message ni. Message daripada ni lah Webback program ni lah. Itu dia bagi tahu internet tak berapa cantik. Tapi dia kata gambar mungkin tak lawa lah. Okay, jadi kalau tak boleh baca ke apa, sila bagi tahu. Okay, dan kita juga boleh gunakan format untuk identifiers. Contohnya seperti %5D, maksudnya reserve 5 space lah dengan align di sebelah kanan. Kemudian kalau -7S, maksudnya kita nak display string dan align reserve 7 space, kemudian align di sebelah kiri. Macam %5.2 maksudnya 5 space dan 2 titik perpuluhan. -5.2 maksudnya 5 space tapi align sebelah kiri dengan 2 titik perpuluhan. Tapi kita jaranglah guna format-format macam ni. Yang selalu kita akan gunakan ialah kita akan setkan nombor perpuluhan. Contohnya kalau kita nak set 4 titik perpuluhan untuk double, kita akan ubah ni kepada %.4LF. Yang ni yang selalu kita akan gunakan. Kalau kita nak set 2 titik perpuluhan, %.2 LF, %.1 LF untuk satu titik perpuluhan lah. Jadi kalau kita nak tambah accuracy, kita boleh %.6 ke %.8. Okay, untuk tambah titik perpuluhan. Jadi penggunaan dia sama je lah macam dulu. Okay, kalau macam ni s.format, kalau kat sini cuba kita baca betul-betul lah. Okay, yang ni ini value yang dimasukkan dalam I adalah 582, value masuk dalam X sebagai double 3.04 and value dalam S adalah banana. Ini si string. Tak boleh sepatutnya tak boleh ni, tak boleh masukkan banana sebab kita nak pakai S lagi kat sini. Ni salah ni. Sepatutnya ada satu string lain lah yang untuk handle s.format. Bila kita kalau kita masukkan banana ke dalam S, kita dah tak boleh pakai S lagi untuk untuk .format. Mungkin kena C string, mungkin kat sini pakai T lah. T equal to banana, lepas tu baru boleh guna C string S untuk untuk formatted text. Okay, jadi s.format kita follow je, okay, %5D. Jadi kat sini ni maksudnya satu integer dengan 5 ruang lah. Okay, 5 space. Okay, jadi kalau tengok sini, walaupun dia punya nilai dia 582 tapi di display tu sebanyak 5 ruang lah. Maksudnya ada ruang kosong di depan. Okay, kalau sini kemudian %7S. Jadi dia akan display banana lah. Okay, dia refer pada S kepada banana. Okay, dengan 7 ruang. Jadi ada satu ruang
kosong. Okay, jadi ni kalau persen negatif 7S, 7 ruang juga tapi dia align sebelah kiri. Jadi align ni mungkin penting bila kita nak buat iteration yang kita nak make sure dia punya kedudukan kedudukan teks tu sentiasa samalah, align kan. Jadi kita akan gunakan kita akan guna format macam ni lah. Okay, jadi point 5.2 LF, okay, 5 ruang dengan 2 titik perpuluhan. Jadi 2 titik perpuluhan 3.04. Jadi kena ingatlah kalau titik perpuluhan tu banyak, dia akan rounded kan, dia akan bundakan kepada titik perpuluhan angka ataupun angka bererti kan. Jadi kalau X ni disimpan 3.045, bila kita buat point 2 dia akan display 3.005 lah jadinya, dia akan rounded, dia akan bundarkan. Okay, jadi contoh kod benda ni semua akan tunjuk contoh lah dalam kod 2B. Okay, kod 2B formatting text output. Okay, jadi saya akan terus load kod ni ke dalam programming, so kita boleh terus direct bincangkan dengan menggunakan kod, tak payah pakai PDF ni lah. Okay, jadi saya akan create new project. Mungkin kamu boleh tengok lagi sekali siapa yang mungkin tak ingat, boleh tengok sekali macam mana kita nak create ni project guna file yang sedia ada. Jadi saya balik semula ke folder. Jadi kod 2B ada saya simpan kat sini. Tapi ini sebagai file je lah. Jadi saya create new project. Empty project. Next. Bagi nama. Kita boleh saya bagi nama kod 2B je lah. Kod 2B sebab tadi guna nama yang sama. Jadi saya letak nama kod 2B. Location, saya pun tak tahu kenapa dia selalu berubah. Dan letak setkan location. Tick dekat place solution and project in the same directory, and then kita tekan create lah. Tunggu. Jadi sekarang kita ada project kod 2B, project name kod 2B, tapi tak ada file, tapi kita tahu kita akan masukkan apa ni. Sorry, interrupt, doktor. Yes. Doktor. Ya. Natanya tadi yang depan tu you select yang open ke atau yang create new project? Create. Saya Saya create. Yang ni create new project. Create. Okay. Create new project sebab apa ni, kita dah open tu kalau project tu dah ada. Ni sekarang ni kita nak buat kod V2B, kod yang baru. Okey, jadi saya sambung. Dan kita balik semula. Nampak sini adalah folder folder project kita, dan kod kita adalah kat sini, ada dekat dalam ni kod. Mungkin kamu boleh manage folder ni lebih ni lah. Maksudnya kalau kod tu mungkin saya rasa sepatutnya kita buat satu folder baru untuk kod saja kan. Untuk kod. Jadi tak payah nak takut confuse kan. Jadi kalau source code biarkan kat dalam kod 2B. Kod V2A sepatutnya jadi saya dah. Ni sebab ni projek kita yang hari tu, kod V2A ni projek yang kita yang pertama. Sekarang ni projek kita adalah kod 2B, projek kita baru, dan kita nak masukkan kod yang ada dalam kod V2B yang source code ni ke dalam project folder. Ini project folder, paste ke dalam ni. Dan kita add existing file. Di source,
right click, add existing item. Okay, dan boleh pilihlah kedua-dua ni, kod v2b.cpp dengan kod v2b.h, and then tekan add. Okay, jadi dah kedua-dua kod dah load ke dalam projek kod 2b kita lah. Okay, kita dah boleh buka tapi tak boleh run lagi kan, tak boleh run lagi sebab kita belum lagi setting MFC dengan linker tu. Jadi next apa yang kita perlu buat ialah right click dekat nama projek kod 2b, pilih properties. Okay, kemudian di bahagian advanced, di MFC, use of MFC ubah kepada MFC in static library. Kemudian pergi kat linker system, ubah daripada konsol pergi ke Windows. Okay, tekan apply dan okay. Okay, dan kita boleh cuba run lah. Okay, tapi dalam kod v2b ni dia guna fungsi, dalam source code dia guna fungsi lain, iaitu 2 cos t tambah 5 sin t. Jadi dia punya jawapan ni lain lah daripada apa yang dalam example tu. Tapi kalau benda ni just kamu boleh ubah dekat fx lah kan, bisection method kamu pun dah belajar dulu dalam numerical method. Kita ubah fx jadi apa ni, dan kena lagi satu yang kita kena ingat dalam bisection method, benda kritikal yang perlu ada iaitu dia punya initial interval kan. Initial interval kena betul. Kalau initial interval tak betul memang tak habis lah, memang tak dapat jawapan, tak dapat jawapan. Initial interval kena betul. Jadi dalam kod yang download daripada e-learning ni, okay, dia punya source code ni, dia fungsi yang digunakan adalah fx equal to 2 cos x plus 5 sin x. Jadi dia nak selesaikan equal to 0, jadi x sama dengan berapa. Okay, akhirnya dia dapat x sama dengan inilah negatif 3.80371. Okay, jadi kita tengok bagaimana dia display semua output ini. Okay, kita tengok dulu kod v2b.h. Inilah kod v2b.h. Okay, tengok dalam define ataupun include section. Kita ada include fxwin.h ini standard yang memang ada, dan disebabkan kita nak guna fungsi matematik sin dan cos, jadi kita include mat.h. Okay, di sini kita ada include mat.h sebab kita nak guna fungsi matematik. Okay, tapi kalau operasi yang standard seperti tambah, tolak, darab, bahagi tak perlu mat.h ya. Okay, kemudian satu benda dia buat dalam declaration di sini ialah dia declare satu point dengan kaedah structure. Di sini maknanya type def struct ni, double ABC error point. Okay, namanya point. Jadi point ini kalau ikutkan ni bukan point lah, maksudnya iteration kan, iteration. Jadi iteration, kalau iteration number iteration number 1 jadi A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa, errornya berapa. Tapi disebabkan dia punya ni dia guna point, jadi kita okey lah, kita bagi dia nama dia point. Tapi dia sebenarnya dia refer pada iteration. Okay, jadi point PT maksudnya iteration. PT, jadi PT n plus 1. Jadi kalau kita tengok dekat sini, define n 100. Maksudnya nilai n yang paling tinggi adalah 100. Jadi ini adalah maximum iteration lah. Kalau dalam keperluan define n equal 100 ni adalah maximum number of iteration. Jadi kalau dah lepas 100 maksudnya macam tak berjaya lah. Okay, define ft. Okay, ini dia define fungsi ft equal to 2 cos t plus 5 sin t. Bila display dia guna x. Just tapi bila dia define ft maksudnya kena guna t lah. Untuk display guna x. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tapi kita kena faham lah, display dia boleh display apa saja, tapi bila buat pengiraan dia mesti nak variable yang betul. Okay, kemudian di sini define epsilon 0.001. Okay, ini pun kita dah, kalau kita recall balik
apa fungsi epsilon dalam dalam bisection method ialah untuk kira untuk setkan accuracy error kan. Jadi bila error kurang ataupun kalau uh, apa ni stopping criteria lah, stopping criteria. Jadi dalam bisection dia boleh dia boleh jadi kalau FC kurang daripada 0.01 pun dah boleh berhenti absolute value lah, ataupun beza ataupun B tolak A, maksudnya interval tu dah terlampau kecil, dah kurang daripada 0.01 pun dah boleh dah boleh berhenti. Dan kalau you recall balik bisection, setiap kali kita berhenti bila stopping criteria tu dah fulfill, kita akan sentiasa ambil nilai C sebagai final answer. Okay, tapi di sini satu benda yang menarik lah kat sini, saya rasa macam tak perlu, tapi itulah dia gunakan kaedah structure, iaitu dia simpan semua iteration punya information. Jadi kalau dekat sini point iteration satu katakan, bila n equal to 0, jadi okay, di dalam point ada double A, B, C dengan error. Jadi setiap iteration nilai A, nilai B, nilai C, nilai error disimpan dalam dalam point ni lah. Okay, ini standard ikut template lah. Okay, jadi benda yang ada iaitu constructor, destructor, kemudian kita ada on paint dan benda yang perlu ada lah, mengikut template. And then kita tengok kod v2b.cpp. Okay, di dalam constructor, okay, ni event list memang ada on wm paint. Jadi on paint akan run lah selepas constructor, dia akan run on paint. Okay, di dalam constructor, okay, ada create kod v2b display formatted text. Okay, jadi kalau tengok dekat sini dalam kod v2b, dia tak bagi pun berapa luas Windows yang kita nak buat. Okay, tak ada masalah, dia akan buat ikut kesesuaiannya. Jadi kalau kita tengok run, dia akan buat ikut kesesuaian screen kita ataupun ikut kesesuaian problem yang kita buat. Jadi kalau kita tak fixkan, jadi dia akan buat ikut kesesuaian. Tapi better kalau kita letak berapa size Windows yang kita nak buat. Okay, dan di sini juga, di dalam constructor ni, kita tengok dekat sini. Okay, constructor. Kita akan declare ataupun bukan declare, assign. Declare kita dah declare dah. Okay, assign initial value. Okay, di sini. Okay, dalam constructor. Okay, di dalam constructor ni biasanya kita akan bagi nilai initial value. Jadi pt0.a maksud dia iteration. Okay, ni nama iteration. pt ni dia refer pada iteration number. Jadi iteration 0.a equal to -1. Jadi A untuk iteration 0 ialah -1 dan B untuk iteration 0 ialah 2. Jadi kita akan mulakan dalam interval. Jadi kalau ingat balik, kita akan mulakan dalam interval -1, 2 lah. Jadi okay, jadi saya tak tahu bentuk tu, saya tak tahu, dia lebih kurang macam ni lah. Maksudnya kita akan cari di mana fx sama dengan tadi 2 sin x, itulah sama tambah 5 cos x ke. Jadi di mana dia di mana dia akan cross paksi y ataupun ketika ini equal to 0 lah. Jadi initial interval dia adalah -1 dan -1, 2. Maksudnya ini nilai A, ini nilai B. Okay, kemudian kita tengok apa yang ada dalam konten dalam on paint. Okay, tengok di dalam on paint kita ada cpaint DC, DC, disk. Jadi ini untuk
memberi kebenaran kepada on-paint untuk display something lah, ataupun untuk ubah ke Windows, untuk membuat perubahan kepada Windows. Okay, string S, jadi disebabkan kita nak gunakan formatted text, jadi kita perlukan temporary string variable, jadi kita declare sebagai S. Kemudian kita ada cfont, myfont1, myfont2 dengan myfont3. Okay. Okay, ada integer I dengan stop, okay, dan double solution. Okay, jadi of course lah ni untuk simpan solution. Ini I ni adalah untuk loop for kan, iteration number, dan stop ni mungkin kita nak tengok dia stop dekat iteration nombor berapa. Okay, kita tengok myfont1.create.font. Jadi ini dia create satu font dengan size 12 dan dia punya guna font Times New Roman. Kemudian untuk font 2 size 10 dia guna Korea, dan font nombor 3 size 16 guna font Arial. Okay, kemudian ini semua declaration tak guna lagi, belum digunakan lah. Okay, belum digunakan, kita akan guna hanya akan terguna apabila kita kita select objek tersebut. Jadi dc.select object myfont1, jadi myfont1 sekarang aktif. Jadi myfont1 sekarang iaitu Times New Roman size 12. Jadi sebarang paparan dia akan gunakan Times New Roman size 12. Kemudian dc.text color RGB. Okay, 200 maksudnya warna merah lah. Okay, warna merah yang tak maksimum 200, tapi yang agak merah lah. Sebab dia 200 kan, jadi maksimum dia adalah 255. Okay, jadi merah. Okay, kemudian dc.textOut, okay, di kedudukan pixel 50, 30 bisection method for finding root of equation. Jadi kalau kita run, kita cuba compare dengan output. Okay, jadi inilah dia. Okay, merah kan, okay, warna merah, bisection method for finding the root of an equation. Jadi equationnya ini. Kita tengok sini yang bawah ini dia guna dc.textOut 50, 50. Ini yang atas 50, 30. Jadi ini di sini adalah 50. Ini adalah 50 pixel X. Ini pun sama 50 pixel X. Dan 30 pixel Y di sini, 30 pixel Y, dan di sini adalah 50 pixel. Okay, 50 pixel Y. Jadi lebih kurang 20 pixel lah setiap selang baris dia adalah 20 pixel. Okay, warna merah Times New Roman size 12. Okay. Okay, kemudian select object myfont2. Okay, myfont2 dia refer pada Korea size 10. Okay, dengan warna RGB 01550. Okay, jadi maksud dia warna green. Warna green yang green lah, sebab green kita tahu kalau green 128 kan, 128 adalah green yang original, tapi kalau kita letak 255 dia dah jadi lime, dia jadi green yang bright kan. Jadi kalau 155 ni maksudnya hijau yang hampir-hampir yang gelap sikit lah, tapi dah nak cerah dah lah. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, ni dia punya hijau dia ni, satu AI, BI, CI dengan error ni. Okay, jadi s.format. Okay, jadi kat sini dia gunakan inilah format ruang, penggunaan ruang. Jadi -5s maksudnya align sebelah kiri S. Jadi stringnya adalah, kalau tengok sini, string ialah I. Okay, dalam case ni dia tak guna variable. Nampak %.5s. Sepatutnya dia akan refer pada list yang pertama, tapi bila tengok list yang pertama dia adalah memang string. Kalau tengok sini dia adalah I. Jadi tak ada masalah lah sepatutnya. Kalau disebabkan mungkin kita nak make sure dia punya tab dia tu, dia punya ruang dia tu follow keseluruhan program ni, sebab kat bawah ni pun kita nak pakai formatted ruang tu kan, ruang. Jadi kalau macam kat bawah ni semua LF lah, sebab nilai yang kat atas ni sebab dia punya label, kita pakai S. Jadi
I ni akan dimasukkan ke dalam ruang kat sini, 5 ruang, 5 ruang di sini, I. Okay, jadi ada 5 ruang tetapi align sebelah kiri, maksudnya kat sini ni akan jadi ruang kosong lah. Sebab tu dia jadi cantik je semua ni. Kemudian negatif 15, jadi sediakan 15 ruang untuk display AI. Jadi kat sini AI ini dia sediakan 15 ruang. Jadi 15 kat sini ada 15 teks lah, 15 huruf. Boleh boleh masuk di sini untuk AI di sini dan seterusnya lah. Okey, negatif 15 untuk BI, negatif 15 juga untuk CI dan negatif 15 juga untuk error. Jadi error pun ada 15 ke 15 ruang. Okay, DC dot, okay, text out. Okay, ni disebabkan ini kita guna s dot format, okay, belum lagi display, jadi DC dot text out, jadi 50120. Okay, 50120 dia akan pergi ke bawah lagi lah. Sebab ni 5050 untuk E equation ni kan, ni adalah 5050, jadi dia akan bawah sampai ke 120. Jadi sel Y yang ke 120 dia akan display A. Apa ni, I, AI, BI, CI dengan error ni lah. Okay, next, set text color RGB 00255, maksudnya warna, okay, warna biru. Warna biru maksimum lah. Okay, biru maksimum. Okay, ni. Okay, kemudian okay, kita tengok okay, di dalam loop 4 ni memang kamu kena buat sedikit calculation lah. Sebab ini di sini berlakunya algorithm bisection, bisection method tu. Okay, jadi kalau kita ingat, masih ingat lagi bisection method, kita cara dia adalah kita bahagikan, bahagikan interval ni kepada dua. Kemudian kita akan check dekat mana dia cross kan. Contohnya kalau macam ni dia cross, bila dia cross dalam dalam interval yang pertama, kita akan delete yang ni kan. Ini akan delete, jadi ini akan jadi A, dan C, ini C ni akan jadi B yang barulah. Okey, ataupun kalau kita bagi dua. Bila kita katalah dia punya root tu dia cross dekat interval yang kedua, itu interval sini A, sini C, sini B. C adalah titik tengah lah, antara A dan B. Jadi kalau kita check dalam AC tak ada roots, ini kita akan delete sini, kita akan delete, dan C akan jadi A yang baru. Okay, dan kita akan teruskan lepas tu bila dah dapat A yang baru, kita bagi lagi dua. Bagi dua, bila kita check, okay, dalam ni tak ada, jadi kita delete ni pula. Okay, lepas tu kita bagi dua lagi. Ini tak ada, kita delete sampailah okay, stopping criteria. Saya pun tak tahu apakah stopping criteria yang digunakan untuk untuk case ni. Jadi kalau saya check kat sini mana dia punya stopping criteria. Okay, stopping criteria apabila FC less than epsilon. Buat sendiri kat sini, apabila FC less than epsilon lah. Okay, yang ni if FABS kan, absolute value of error kurang daripada epsilon, then stop. Okay, jadi itu dia punya stopping criteria untuk untuk case inilah. Okay, jadi di sini inilah dia nak cari C. Okay, nampak di sini calculate C, where C equal to A plus B over 2. Jadi kau tengok kat sini, C sama dengan, jadi PT sebab ni iteration, sebab tu saya bagi tahu mula-mula tadi, sebab dia simpan ke semua maklumat ni ke dalam iteration number. Jadi kalau tengok sini iteration sekarang ni, for I equal to 0, jadi PT0 dot C, jadi masa iteration yang iteration 0, okay, dot C equal to iteration 0 dot A plus iteration 0 dot B. Jadi A tambah B lah. A tambah B bahagi dengan 2, kita dapat nilai C. Okay, once kita dah dapat C, ini adalah untuk dia punya check lah. Check sama ada root tu ada dalam interval AC ataupun CB. Bila kita dah bahagi 2, kita akan check sama ada interval sama ada roots ada dalam interval AC ataupun CB. Okay, jadi ini dia punya algorithm bisection lah. Jadi
Kalau tengok sini, if P if A multiply with C greater than 0, maksudnya tak ada. Kalau greater than 0 maksudnya tak ada root lah dalam AC tak ada root. Okay, jadi update A. Jadi A kena buang. Kalau kat sini pt.a equal to pt.c, maksudnya A apa ni? C akan jadi A yang baru. Nilai C ni akan jadi A yang baru, yang mana B akan kekal. Okay, jadi kalau apa ni sebaliknya, maksudnya sekiranya A darab dengan C less than 0, maksudnya ada root kat dalam tu. Bila ada root, B kita akan delete dan C akan jadi B yang baru. Sebab tu jadi pti plus 1 dot B equal to pti dot A dot C. Ini kena study balik lah by section dulu kan. Jadi kemudian setelah dapat nilai, setelah kita setkan interval yang baru, dia check nilai C. So pti dot error, patutnya ni nilai function lah. Pti dot error equal to fc lah. F pti dot c maksudnya iteration dot c. Jadi pt0.c kalau untuk iteration 0. Jadi dia akan kira fc di sini. Kemudian di sini dia akan paparkan semua nilai. Di sini display all the values. Display all values. Jadi kalau kita tengok sini, jadi percent 0.5d. Ini nombor iteration number. Yang pertama sebab I iteration number, kita guna integer. Apakah nilai I merujuk pada 4 kan. Loop 4 sekarang ni I sama dengan kosong. Jadi nombor kosong lah keluar. Yang mula-mula sekali. Jadi kalau tengok sini, saya dah tutup tadi. Nombor I iteration 0. Jadi A negatif 1, B 2. Jadi nilai asal kan, nilai asal initial value negatif 1, negatif 2. C adalah titik tengah. Jadi negatif 1 tambah 2, 1 bahagi dengan 2, 0.5. Jadi ialah FC. Patutnya sini FC lah kan, bukannya error. FC. Display all the values. Jadi dia akan guna spacing yang sama dengan yang atas ni. Jadi kalau sini persen 15 secara left align. Left align yang kedua ni value untuk A lah. Value untuk value untuk A 15 ruang, align sebelah kiri. Jadi persen LF. Lagi satu LF. Ni semua LF lah. Semua nilai double. A, B, C dengan error. Nilainya double dan kita pakai LF. Kemudian kita akan check stopping criteria sama ada FC kurang daripada epsilon ataupun tidak. Jadi inilah dia. Ini adalah untuk check for stopping criteria. Apabila katalah stopping criteria dipenuhi, stop equal to I. Maksudnya dia ambil iteration number, masukkan ke dalam stop. Jadi stop ni akan simpan iteration yang terakhir. Jadi kalau kita guna 16 iteration, jadi 16 tu akan masuk dalam stop je. Jadi kita tahulah, jadi bisection ini dapat selesaikan problem ni diselesaikan setelah 16 iteration. Jadi solution equal to pc stop.c. Jadi solution ini pun dia masukkan solution, nilai solution tu lah, menggunakan nilai C. Jadi sebab tu nilai apabila kita berhenti, nilai C itu akan sentiasa menjadi solution. Kemudian break, jadi break ni refer pada break loop 4. Jadi tak perlu teruskan lagi lah. Jadi sekiranya stopping criteria dipenuhi, loop 4 ini pada asalnya 0 sampai N dan N sampai 100, maksudnya dia boleh run 100 kali. Tapi bila dah stopping criteria dah pun dipenuhi, jadi kita akan break loop 4 ni, dia berhentilah dekat iteration yang terakhir yang dah dapat dia punya solution. Kemudian berakhir loop 4, maksudnya setelah loop 4 solution dah ada number of iteration pun dah ada disimpan dalam stop. Solution disimpankan, nilai solution tu disimpan dalam variable solution. So di c.select object myFont3, jadi myFont3 refer pada Arial size 16. Dan kemudian set background color. Ni set background color warna
okey, RGB ada nilai ni, okey, yang ni saya tak tahulah, saya tak tahu warna apa. Bila kita run, walaupun saya dah run banyak kali, jadi tak hafal-hafal juga warna apa ni warna hijau lah, warna hijau. Hijau apa ni, hijau muda sikit lah, hijau muda sikit. Sebab kalau tengok sini green, dia nilai green dia banyak kan, dominan 200. Jadi mungkin nampak warna green lebih lah. Okay, dc.set text color RGB 255 maksudnya semua apa ni, semua warna on, jadi dia akan jadi warna putih okay, putih bukannya warna hitam. Okay, as.format, okay, the solution is x equal to %lf. Jadi ini kita tahu inilah solution kan. Jadi masukkan okay, solution. Kemudian after %d iteration. Jadi ini iteration number. Stop. Jadi stop equal to I. Jadi okay, kemudian dc dot okay, text out. Jadi tadi the solution is x equal to okay, inilah dia okay, nilai c yang terakhir setelah 10 iteration. Okay, jadi kalau kita nak tengok lebih iteration lagi, mungkin kita boleh ubah epsilon ni lah. Ni macam ni 3 titik perpuluhan. Jadi kalau saya ubahkan kepada 0.0005 4 titik perpuluhan, jadi bila kita run, okay, mungkin iteration bertambah lah. Okay, nampak ada jadi 13 iteration dengan nilai yang lebih tepat lah ikutkan daripada tadi, sebab FC tu makin kecil. Di sini FC dah jadi negatif 0.000258. Tadi kita berhenti dekat 10, FC-nya 0.07279. Maksudnya FC-nya lebih tepat lah. Okey. Okey, sampai di sini ada sebarang soalan? Ada soalan? Clear semua? Clear Diam je. Tiada. Okey, tiada.